Harga ni Tahu. tak baca Telegram tu. Oh. Tak baca. Telaga Budu'ah malam tadi. Oi. Oh ni Telaga Budu'ah. Telaga yang Telaga Budu'ah. Telaga Budu'ah. Ketika Nabi untuk mandi dan ambil air. Ketika Nabi sampai saja ke Madinah, dia pilih tempat ni sebagai pusat pentadbiran ni sebab ada air. Ada dua telaga kan. Satu telaga Budu'ah di sini, satu lagi di dalam Masjid Nabawi. Kita buka, kalau kita selak dekat kapet tu akan jumpa telaga lagi, telaga anak ya, anak yatim. Satu. Yang kedua perempuan, telaga Budu'ah ni dikaitkan dengan peristiwa air mutlak, air mutanajis. Jadi, tuan-tuan belajar bab air dua kolah banyak mana tuan? Air dua kolah berapa tin minyak tanah? Dulu belajar sekolah SPM dulu. Tin minyak tanah? Berapa banyak tin minyak tanah? 10. 9. Allah, dah lama dah lupa dah SPM tu kan. 13 tin minyak tanah. Sejarahnya telaga Budu'ah ni ada dua peristiwa. Yang pertamanya, ketikanya hujan lebat, maka wanita-wanita zaman tu dia tak adalah pakai pad semua. Dia pakai kain. Jadi kain tu bila dibuang dekat sampah dan akhir dibawa air tu, air hujan tu bawa masuk dalam telaga ni. Dalam telaga ni. Jadi para sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh atau tidak kita bersuci dengan air dalam telaga ni?" Nabi pun masukkan badan dia dalam air tadi dengan paras pinggang, dengan keluasan dia, maka dapatlah sukatan air dua kolah. Maka Nabi kata air ini suci. Dia boleh menyucikan kerana tidak berubah warna, rupa, darah, rasa. Itu sejarah air dua kolah daripada telaga Budu'ah. Satu. Yang kedua, hari Nabi wafat, masa tu berlaku keadaan tidak tentram di sini. Maka pada waktu itu yang ada bersama dengan Nabi hanya Sayyidina Ali dan juga hamba dia dan isteri-isteri Nabi. Yang lain semua datang kat sini nak menyelesaikan masalah pergaduhan pelantikan Sayyidina Abu Bakar tu. Jadi waktu tu Rasulullah dah gerik. Kata Abu Bakar, ambil air ini, tolong berikan kepada hamba Nabi Zaid bin Harisah. Tolong ambil air ini untuk memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua telaga, ada 7 telaga yang Nabi kata ambil air tu. Antaranya ialah air telaga Budu. Yang kedua air telaga Ghars. Hari tu pergi tak? Kita lepas pasar tamat pergi tak baru ni? Tu telaga Ghars tu. Ambil air telaga tadi, tolong mandikan jenazah aku. Jadi tuan-tuan saya nak beritahu, air ni tak ada khasiat apa-apa. Macam air dungun, sama. Air kemaman, air kok diang, sama. Tak ada kelebihan pun. Yang ada kelebihan hanya air zam. Cuma nak ceritanya, air inilah yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, saya ringkas tuan. Yang ketiga, peristiwa ini tuan-tuan, bermulalah permusuhan antara Sunni dan Syiah. Semuanya bermula di sini. Hari perang Tabuk, maka terbinanya Masjid Dirar. Tahu tak dekat mana Masjid Dirar? Penat ustaz cerita lambas ya. Tahu tak ke mana Masjid Dirar? Dekat Kuba. Dekat kita berhenti bas tu. Tempat masjid yang melakukan Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran yang menyebabkan orang perempuan ramai yang mengatakan jangan ikut Nabi. Jangan main ni. Mana kuasa wanita tu power. Perempuan beritahu jangan gay lah, memang mati dah, mesti mati kata dia. Sebab perang Tabuk ni tuan-tuan, melalui di tengah padang pasir yang tandus. Dia kata belum perang dah mati sebab nak serang kerajaan Rom. Tuan-tuan, Rom punya empire, tamadun dia, zaman tu dia dah boleh buat tiang Rom tu. Zaman tamadun Rom tuan-tuan, dia boleh buat api yang tak pernah padam ribuan tahun. Tiba-tiba Nabawi tiang daripada pelepah tamar, dinding daripada lumpur. Tiba-tiba negara kecil nak serang negara besar.
Akhirnya wanita terpedaya dengan penceritaan Abdullah bin Sabah. Dia kata, bang, daripada ikut Nabi Muhammad belum tentu balik, confirm mati lalu dekat padang pasir. Bang, baik pergi jual buah tamar tu, buah tamar tengah masak, buah tamar tengah masak, kesian kami nak makan apa ni. Tuan-tuan, waktu tu ramai para sahabat yang dah berbelah bagi. Kuasa mulut wanita. Dia pujuk be. Cerita perang Tabuk, dia membabitkan kisah Allah menerima taubat seseorang yang tidak terlibat dalam perang. Dia terlibat dalam perang Badar, tapi dia tertinggal dalam peristiwa peperangan Tabuk. Tabuk ni bukan perang, Baik tuan, akhirnya Abdullah bin Sabah ialah orang yang dipunca, saya namakan api dalam sekam. Nak tahu kisah ni, kita akan berjumpa dalam perjalanan nanti, insya-Allah.